boleh, dia bagi. Sudah kena delete lah. InsyaAllah. Ini tadi, ni sepatutnya anta tabda terus ada alatul. Okey. Boleh tolong saya share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bantu saya untuk share live ini. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Boleh tag kawan-kawan. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada ayat 74. Animan 59, Shimi Husnaini, Yurneli. Waalaikumsalam. Cikgu Katie, terima kasih kerana bersama untuk hari ini dalam Huda Al-Quran. Okay, insyaAllah Cik Ani pun dah ada bersama kita. So, siapa ada buku ni, Easy Tadabbur, boleh buka muka surat 51. Buku Easy Tadabbur. Siapa yang dah ada Easy Tadabbur ataupun siapa yang tak ada Easy Tadabbur, sekarang kita cetak untuk yang kedua. So kita sedang buka untuk pre-order. Pre-order. Siapa yang nak buku ni boleh order buku Easy Tadabbur. Link ada pada bio. Kalau pergi ke Instagram ada bio ataupun link dekat semualah medsos kita ada link ni untuk pre-order. Okay, so pre-order harga daripada RM35 jadi RM28. Sebab hari ni kita nak baca betul-betul pada ayat 74, ya, ayat 74, iaitu berkaitan dengan rahmat Allah. Okay, so pada muka surat 51 rahmat Allah, ataupun kita akan sama-sama baca hari ni pada ayat 74, muka surat 58, surah Ali Imran. Muka surat 58 ayat 74. Ayat 74 iaitu pada muka surat 59. Muka surat 59. Sebab semalam Ustaz habis pada ayat 73. Okey. Kisah kita dah tahu dah tentang ahli kitab. Masih lagi kita berkaitan dengan ahli kitab. Okay, saya nak persilakan dulu sahabat-sahabat kita masuk. Kak Nur Zarinawati Ghulam, Puan Nabisa, terima kasih Puan Nabisa, terima kasih Cik Ani, surah Ali Imran ayat 74, Cikgu Katie dan semua sahabat-sahabat yang sudah menonton. Jom kita sama-sama kita nak baca dahulu pada hari ini ayat 74. Saya share screen. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Yang bermaksud, dan dia iaitu Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki kurniaan yang besar. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu wa taala, hari ini pada ayat ini kita boleh mengetahui cara untuk mengatasi sifat cemburu. Kan kita ada perasaan rasa macam iri hati, rasa cemburu, rasa dengki. Mari sini. InsyaAllah hari ini kita nak tengok bagaimana cara untuk kita merawat sifat cemburu ni. Al-maklumlah, ya, banyak sangat medsos, kadang-kadang bila tengok nikmat yang ada pada orang lain tu kan rasa macam bestnya dia dapat laki, suami romantis, bestnya dia dapat kereta besar, beli sebiji for share tu masuk kat dalam medsos. Kita pun rasa macam macam mana dia boleh dapat tu kan. Tengok orang pergi umrah, rasa jealous kita, rasa tak apa kita kata, tak senang duduk kita. Selalu sangat dekat dengan kita perasaan cemburu apabila kita melihat nikmat yang ada pada orang lain. Jom
Hari ini kita belajar pada ayat 74 bagaimana sifat cemburu ini boleh kita ubati dengan konsep ataupun kaedah umum. Okey, dalam buku Easy Tadabbur ini kita letakkan 23 kaedah umum. Ini yang edisi pertama. Kita sekarang sedang mencetak edisi kedua, edisi kemas kini ada 70 pula. Kita tambah 7 lagi. Jadi 30, totalnya 30 ya, iaitu kaedah umum. Kalau kita beramal dengan kaedah ini, dia akan menjamin kebahagiaan hidup dunia akhirat. So, hari ni kaedah dia pada rahmat Allah. Itulah yang kita sama-sama nak tadabbur. Yang pertama, sahabat-sahabat kita kena tengok dahulu, iaitu pada ayat ini ceritanya asal ataupun asbab nuzulnya, sebab tu nak tadabbur ni kena ada sedikit lah ilmu asbab nuzul, kena tahu kenapa ayat ini Allah tujukan buat kita sebagai umat Nabi SAW. Cerita dia macam ni. Cerita dia orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ini sangat-sangat cemburu. Orang kata kaki cemburu lah. Jealous memanjang. Rasa tak puas hati memanjang. Jealous mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi penghujung, Nabi penutup, penghulu kepada segala Nabi ialah dari kalangan Arab dan tidak diambil daripada Bani Israel, iaitu kaum mereka ataupun bani mereka yang sebenarnya sangat ramai Nabi dan Rasul. Jadi sahabat-sahabat, bila ada rasa cemburu tersebut, mereka pun membawa kepada apa? Ingkar kepada Allah. Tengok cemburu ni bahaya. Bahaya cemburu, dia membawa sampai seseorang itu dapat dosa, kufur kepada Allah, tak nak ikut agama Allah, tak nak taat perintah Allah. Sebab apa? Cemburu punya pasal. Maksudnya masuk neraka nanti. Kalau Allah tanya, kenapa kamu masuk neraka ni? Ada orang dia masuk neraka mungkin sebab terpengaruh dengan hasutan syaitan, tapi orang Yahudi dan Nasrani kerana apa? Kerana cemburunya pada Nabi SAW. Sebab Nabi dapat nikmat tersebut, maka dia kata kalau macam tu kita tak nak ikut apa sahaja yang Allah bagi. Allah bagi Quran, kita tak nak ikut. Allah bagi Nabi Muhammad, kita tak nak ikut. Sahabat-sahabat, bahaya. Sifat cemburu ini membawa kepada apa? Rosaknya agama kita, dapat akan dihumban di dalam neraka hanya kerana cemburu. Tengok nikmat orang, kita rasa tak puas hati. Hari ini dalam ayat ini memujuk kita. Sahabat-sahabat, ayat ini pada asalnya ataupun asbab nuzulnya, Allah Subhanahu Taala nak bagi tahu kepada orang Yahudi dan Nasrani, kalau kamu kata kamu ni selayaknya, nahnu abna Allah, sesungguhnya kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah, wa ahibba, kamilah layak untuk jadi kekasih Allah. Nabi terakhir tu mesti kena daripada Bani Israel. Kamu salah. Sesungguhnya bukan wajib untuk Allah pilih Nabi akhir zaman daripada Bani Israel. Tapi Allah kata apa? Yakhtassu, iaitu yakhtaru. Allah layak untuk memilih. Allah nak pilih siapa? Allah nak tentukan siapa rahmat tu Allah nak bagi. May yasha, sesiapa saja di kalangan kalian, ikut Allah. Ikutlah apa yang Allah nak. Siapa yang Allah nak bagi dia rahmat Allah berbentuk kurniaan sebagai seorang Nabi, ikut Allah. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita boleh tengok di akhirat nanti, umat Nabi ini subhanallah sangat-sangat lebih berbanding dengan umat dahulu. Contoh kalau kita ambil, kalau kita bekerja dalam satu hadis menyatakan bagaimana lebihnya umat Nabi Muhammad begini. Contohnya katalah seorang itu dia diberikan kerja 2 jam. Daripada pukul 8 sampai pukul 10. 8 sampai 10 dia dibayar 100. Baik, masuk shift kedua. Cepat sangat ni shift ni 2 jam. Contohlah kan, kita ambil yang mudah saja. Shift yang kedua bekerja daripada pukul 10 sampai pukul 12. Dibayar berapa? RM100. Tiba-tiba selepas rehat pukul 1 sampai pukul 3. 2 jam juga tu. Tapi dia dibayar RM200. Di'afain. Dibayar 2 kali ganda berbanding dengan yang sebelum. Maka orang pertama dan kedua kata,
Kenapa dia kerja sama macam kami 2 jam juga, buat kerja yang sama, shift lah kan, buat kerja yang sama. Tetapi dia dibayar double. Tak dibayar seperti kami. Maka sahabat-sahabat, inilah jawapannya. Umat dahulu, iaitu umat-umat yang taat daripada pengikut Nabi Musa, iaitu orang Yahudi, ada juga yang baik. Dan pengikut yang taat daripada pengikut Nabi Isa, iaitu Hawariyun, ada juga yang baik. Kalau mereka taat pada Allah, mereka taat, Allah bagi pahala kepada mereka dengan keadilan Allah. Selayaknya mereka dapat berapa? Buat 10 kebajikan, buat dapatlah 10. Selayaknya dengan apa? Keadilan. Ingat? Keadilan. Bukan keadilan yang Anwar tu ya. Maksudnya keadilan. Adil dia Allah. Baik. Tetapi yang pukul 1 sampai pukul 3 tadi, itu adalah umat yang terakhir, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi lebih lagi. Apa sahaja kebaikan yang umat Nabi Muhammad buat ini, Allah gandakan. Ya, Allah bagi double dia punya ganjarannya. Allah bagi lebih dia punya kelebihan dia. Sebab apa? Kerana kurniaan. Bifadlillah, ataupun kita tengok hujung pada ayat ini, wallahu dzul fadli. Ya, lawan al-adli, iaitu yang Allah bagi pada umat yang taat daripada umat sebelum ini, iaitu Allah bagi apa? Adilnya Allah, al-adl. Boleh tulis dua perkataan yang berlawanan ataupun yang mana tahapnya, martabatnya berbeza. Al-adlullah ataupun al-adl, Allah itu dia ada sesuatu yang Allah bagi kepada siapa yang berusaha. Tapi al-fadl, iaitu kurniaan ataupun kelebihan Allah, Allah bagi pada siapa. Allah boleh bagi lebih lagi daripada itu. Extravaganza. Ya, orang kata berbaloi-baloi. Lebih lagi. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Yahudi tak puas hati, dan juga Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, apa tadabbur yang kita nak ambil ni pada ayat ini? Sahabat-sahabat, kalau kita tengok daripada muka surat 51, rahmat Allah adalah ketentuan Allah. Allah berhak memberikan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendaki. Sebagai makhluk, saya baca daripada buku Easy Tadabbur, sebagai makhluk, kita tidak ada hak untuk mempersoalkan kepada siapa rahmat Allah itu diberikan. Bagaimana, bilakah Allah akan berikan rahmatnya? Ini adalah hak mutlak Allah untuk memilih sesiapa yang dia kehendaki. Para nabi dapat rahmat dengan kenabian. Para wali dapat rahmat dengan karamah yang ada, kelebihan yang ada pada diri mereka. Dan orang saleh juga mendapat rahmat pada Allah. Dan itu kita sebut rahmat Allah yang sangat mahal untuk akhirat kita, dan ada juga rahmat Allah yang Allah bagi dengan kurniaan daripada Allah berbentuk rahmat dunia. Contohnya kita tengok macam tadi kan, kita ambil nak tadabbur pada diri kita ni. Zaman kita, realiti pada hari ni, kita tengok ada orang yang kaya, ada orang yang cantik, ada orang yang dapat suami baik, dah lah baik, soleh pula tu. Kita tengok nikmat yang ada pada orang lain, macam Ustaz Muntasir lah, Ustaz Muntasir. Ustaz buat macam ni, saya kan. Jadi ada orang jealous kan. Jadi orang yang jealous ni, macam mana dia nak ubati jealous dia? Kadang-kadang sampai dia rasa macam rendah diri. Kadang-kadang dia rasa macam saya tak ada apa, saya tak ada keyakinan diri. Sebab apa? Tak ada nikmat yang macam orang lain ada. Sahabat-sahabat, jom kita baca ayat ini, ubat kepada hati kita yang sedang cemburu. Ingat, rahmat Allah bukan hak kita, tapi rahmat Allah ialah hak Allah. Allah nak bagi siapa kaya, Allah nak bagi siapa tu mulia, Allah nak bagi dia dapat pengikut yang ramai, Allah nak bagi kedudukan dia mulia di dunia dengan menjadi ahli politik, dengan menjadi pemimpin dan sebagainya. Itu hak Allah. Allah nak bagi kepada mereka yang Allah kehendaki, iaitu pada hujungnya wallahu dzul fadlil azim, Allah punya kurniaan yang besar. Boleh sahabat-sahabat? Ya, boleh difahami? Boleh bersama saya dengan tajuk pada hari ini? Kalau boleh tulis di ruangan komen. Boleh Ustazah. Kita semangat ni. InsyaAllah terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah
Kak Nur Alis telah tag kawan-kawannya. Terima kasih Kak Siti Jah ya yang telah bersama dengan kita, sahabat kita Nur Alis yang telah tag kawan-kawan kita yang lain-lain. Masya-Allah, terima kasih banyak-banyak. Puan Nazimah Budin yang sudah bersama dengan kita. Kak Umi Kevin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak masuk ayat 6 pula 70 berapa Ustaz? 75. Sempat insya-Allah sikit lagi sebab saya mula lambat tadi. 75. Jom kita nak hidekan dulu. Dia main-main acah-acah pula macam tu. Okey, jom kita nak masuk ayat 75. Jom kita baca dulu. Sahabat-sahabat boleh buka muka surat 59 ya. 59 dalam mushaf Al-Quran kita dia lebih cantik, lebih indah kalau kita melihat, lihat pun dah ibadah, mendengar juga ibadah, membaca juga ibadah. Jom. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم. InsyaAllah kita ambil 2 ayat saja pada hari ini yang bermaksud. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya, kau berikan kepadanya harta yang banyak, nescaya dia akan mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya ataupun beri amanah kepadanya 1 dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau menagihnya, engkau memintanya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata dengan angkuhnya, mereka kata kami tak ada dosa terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta bagi Allah dalam keadaan mereka mengetahui. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, terima kasih Puan Faridah. Puan Faridah tak letak ramai kawan-kawan ni. Kalau ada hadiah awak kita nak bagi pada Puan Faridah. Terima kasih banyak-banyak Puan Faridah. InsyaAllah terus. Yang siapa yang baru masuk ni, jom bersama-sama dengan kami ya dalam Huda Al-Quran. Dan insyaAllah kita sikit lagi nanti saya nak iklankan satu program yang kami buat pada hari Ahad ni. Apa program tersebut? Jom tunggu tunggu sekejap lagi. InsyaAllah kita habiskan ayat ni dulu. Sahabat-sahabat, pada ayat ini nampak ayat ini tentang amanah. Suatu perkara yang hilang daripada umat akhir zaman iaitu amanah. Amanah perkara yang ringan di mulut tapi sangat berat untuk dipikul. Amanah suatu perkara yang dipersoalkan. Sebab tu Allah SWT bagi ayat ini untuk kita fikir, untuk kita renung. Dalam bahasa Arabnya untuk kita tadabbur tentang amanah. Ada 2 golongan iaitu daripada ahli kitab. Wa min ahli kitab. Tengok balik ayat ni pada awalnya iaitu daripada ahli kitab. Wa min ahli kitab iaitu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Baik. Man in ta'manhu. Dia ada 2 golongan. Yang pertama golongan yang mana diberikan amanah. Nampak tak ni? Ta'manhu amanah. Kat situ maksudnya diberikan amanah kepada dia. Apa amanah dia? Iaitu diberikan biqintar. Biqintar ni maksudnya dengan harta yang banyak. Dengan suatu nilai yang banyak. Contohnya bagi 1 juta. Macam itulah kan. Banyak qintar. Okay, ini golongan yang pertama. Kalau kita bagi dia 1 juta kepada ahli kitab ni, yu'addihi ilaik. Iaitu dia akan jaga amanah tersebut. Dia tak ambil walaupun sesin. Kalau dah sampai waktunya, katalah dia pemegang amanah, kita kata kita nak balik duit tu, dia akan bagi 1 juta juga. Tak kurang pun wala sesin. Ataupun kita bagi dia pinjam, dia akan pulang semula. Dengan harga 1 juta tanpa susah untuk kita dapatkan balik. Golongan pertama.
Wa minhum man in ta'manhu. Nampak lagi sekali ta'manhu iaitu diberikan amanah. Minhum maksudnya golongan yang kedua. So there is two type of people, a group of people in this kenapa cakap bahasa Inggeris pula tiba-tiba petang ni kan, dekat dalam ayat ini. So yang pertama diberikan harta yang banyak dan dia pulang balik. Yang kedua diberikan amanah apa? Bidinarin. 1 dinar. 1 dinar ni maksudnya jumlah RM1 lah, senang kata macam tu kan. Maksudnya jumlah yang paling kecil dalam mata wang. Bukan maksud dia, oh Ustazah di 1 dinar pun mahal Ustazah, 4.25 gram. Maklumlah saya hujung tahun ni kan memang banyak kira zakat emas lah, macam-macam zakat. Kalau 1 dinar bersama dengan 4.25 gram, 1 gram emas bersamaan dengan RM239. Mahal juga tu, dah dekat 1,000 kan. Tak, bukan yang tu. Tapi maksudnya dinarin, bidinarin ni satu umlah ataupun mata wang paling kecil itu RM1. Baik. Yang kedua, maksudnya yang kedua ni diberikan satu dinar. Tadi 1 juta, banyak kan? Dia 1 dinar. La yu'addihi ilaik. Dia takkan bayar. Kecuali apa? Kecuali kita menagih dia kan. Ada hari ni ada yang sumpah. Dia siap bersumpah kan, buat macam-macam lah dia punya kita kata janji dia kan. Kalau tak mungkin ada pajak dekat sana, mungkin ada grantor. Maksudnya susah sangatlah. Itu pun baru dia bayar. Kalau kita tak minta macam tu, tak buat syarat macam tu, RM1, RM1 boleh tak bayar. Bila kita minta macam-macam alasan, dia kata bulan depan lah, lepas tu tahun depan kucing beranak pula lah, anak beranak lah, suami buat perubatan dan sebagainya, tak bayar, payah nak bayar. Berapa? RM1. Ini 2 golongan. Hakikatnya ada 3 golongan. Hakikat ada 3 golongan. Golongan yang pertama, bagi banyak pun dia still amanah dan dia bayar. Golongan yang kedua bagi sedikit, liat. Ni tak tahulah kita nombor 1 atau nombor 2 atau nombor 3. Kebanyakannya orang nombor 2 ni kan, dah lah pinjam sikit tapi susah nak bayar. Nombor 2 yang susah nak bayar, tapi bayar tak bayar juga. Yang nombor 3 yang tidak disebutkan di dalam ayat ini, iaitu orang yang langsung tidak ada amanah. Bagi RM1 pun dia tak pulang, bagi RM1 pun dia tak pulang, langsung tidak menunaikan amanah. Sebab tu nanti pada ayat seterusnya, dalam ayat kita tengok pada ayat sini, Allah akan sebut tentang janji. Pada ayat 76, iaitu bala man aufa bi ahdihi. Allah cerita tentang janji. Kerana ayat 75 berkaitan dengan janji ataupun amanah. Sahabat-sahabat yang saya kasih, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku di antara mereka ni, dia kata begini. Dia kata, zalika bi annahum. Why? Kenapa kami tak bayar ni yang kami pinjam ataupun kami diberikan amanah oleh orang Arab? Dia kata, laisa alaina fil ummiyina sabil. Orang Bani Israel ni, ahli kitab, kita kena ingat balik ayat pertama ini tentang ahli kitab, tentang ahli kitab, iaitu mereka ini memikirkan bahawa apabila mereka diberikan duit atau amanah daripada orang orang Arab, sekali lagi, bila Bani Israel ini meminjam duit daripada orang Arab, dia kata kalau kita tak pulang, kita tak dosa. Kalau kita tak pulang, kita tak dosa. Kalau kita pinjam duit daripada orang kafir ni, lepas tu kita buat macam duit kita, kita tak dosa. Apa dia punya ayat dia? Laisa tu maksudnya tidak menjadi dosa. Laisa alaina, tak ada dosa ke atas kami, fil ummiyin. Ummi itu maksudnya ialah orang Arab. Ummiyin iaitu orang Arab, yang mana orang Arab ni Zalikan nabiyul ummi. Sebab tu Allah sebut zalikan nabiyul ummi, iaitu dialah nabi yang ummi, iaitu yang tidak boleh butuh huruf lah. Butuh huruf iaitu Nabi Muhammad SAW, dan masyarakat Arab digelar sebagai ummiyin. So boleh tulis sikit dekat nota tu ummiyin, kerana itu adalah orang Arab yang dinisbahkan kepada ibunya. Ibu. Ummiyin asal daripada Ummu iaitu biasanya orang lelaki ni yang pergi buat kerja kan, ataupun orang lelaki ni yang biasa cari nafkah, so dia orang biasa pandai tu pandai ni. Orang perempuan ni duduk kat dapur je, jadi tak pandai membaca, tak pandai mengira, tak pandai menulis, maka dikira dinisbahkan orang Arab yang jahil pada waktu itu sebagai ummi. Baik.
Sebab kita tengok balik ayat ini, orang Bani Israel dia kata, kita orang ni kalau kena keribak kepada orang yang Arab ni, tak apa. Sebab kita ni adalah anak Allah. Diorang ni semua hamba kita. Tak ada masalah. Nak bunuh. Tu kita boleh tengok orang Yahudi, ya. Mereka bunuh umat Islam, dia dikelar nyawa umat Islam macam tak ada apa-apa. Sebab mereka punya pegangan. Mereka fikir darah kita ini haram, tapi darah umat Islam ialah halal. Kenapa? Darah umat Islam ni adalah hamba-hamba kita saja. Mereka ni macam anjing-anjing, sama je. So kita boleh bunuh bila-bila masa. Na'udzubillah min zalik. Sahabat-sahabat, wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba. Perkataan mereka ini ialah mereka sandarkan kepada Allah. Mereka kata Allah yang melebihkan mereka berbanding dengan umat yang lain. Yang orang Arab ni leceh je, tak payah hormat pun. Mereka ni semua seperti anjing-anjing kami je. Mereka sandarkan perkataan ini kepada Allah, sedangkan tidak. Wahum ya'lamun. Ini dosa yang paling besar. Seperti mana kita mengada-ngadakan perkataan kepada perkataan Nabi SAW, kan, siapa yang menipu, mengada-ngadakan cerita terhadap apa yang Nabi sebut, maka dia telah menempah maq'adatan minan nar, satu tempat di neraka. Bagaimana orang yang mengada-ngadakan cerita tentang kalam Allah? So ini lebih teruk. Ini lebih dahsyat daripada itu. Jadi mereka tahu, tapi mereka sengaja melakukan sesuatu yang di luar daripada akal. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada mereka apa yang mereka lakukan ni sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat bahaya. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, hari ini kita ambil 2 ayat. Ayat apa? Yang pertama tadi ayat tentang mengubati cemburu, mengubati rasa kita tak yakin bila tengok nikmat orang. Jom baca sungguh-sungguh ayat 74 surah Ali Imran. Yang kedua, kita baca tentang amanah. 2 perkara yang akan ditanyakan kepada kita sewaktu kita nak melintas di titian sirat nanti. Apa 2 perkara tersebut? 1, tentang rahim. Bagaimana silaturahim kita? Rahim, silaturahim. Kalau kita tak jaga rahim ini, maka kita tak boleh melintas dengan baik. Lagi satu ditanya amanah. Ya, amanah. Kalau tak settle amanah, ya Allah, kita tak akan dapat jalan dengan baik di atas jambatan nanti. Ya Allah Tuhanku. Mudah-mudahan kita ambil sungguh-sungguh 2 ayat pada hari ini sebagai tadabbur yang sangat mendalam dalam kehidupan kita. Kalau sahabat-sahabat nak tonton balik rancangan ini, boleh pergi ke YouTube kita lah. YouTube Ustazah Nurul Hidayah. Okey, terima kasih Cikgu Katie yang telah memberikan nota kepada kita. Okey, so sahabat-sahabat, ada satu offer yang kita nak bagi kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang ini hari Ahad ini. 1 hari bulan 1 2023. Sahabat-sahabat, jom kita mulakan azam tahun baru. Ya Allah, apa yang azam tahun baru saya tahun ni? Saya nak memperbaiki solat. Boleh tak? Kalau boleh sahabat-sahabat, jom kita letaklah perkara utama yang kita nak baiki dahulu tahun 2023. Perjalanan kita, jom kita letak solat sebagai suatu ibadah yang menjadi ibadah penghulu kepada solat yang lain, ibadah yang lain. Jom sertai kami dalam daurah 10 kesalahan yang biasa dalam solat wanita, yang berlaku dalam solat wanita pada hari Ahad ni. Okey, so sahabat-sahabat, kita jemput sahabat-sahabat, boleh ambil link di bawah dan kita berikan link di ruangan komen, link untuk mendaftar. Okay, so sahabat-sahabat kena daftar, ya, sahabat-sahabat di mana-mana pun sekarang ni yang sedang menonton, boleh daftar, boleh ambil nombor telefon ini 018 960 2123. 018-960-2123. Okay, boleh save nombor ni nombor rasmi DRL Consultation. Siapa yang nak ikut sama-sama dengan kami dalam daurah 10 kesalahan wanita dalam salat, pukul 10 pagi sampai pukul 12, ya, 2 jam saja kita akan buat di mana? Kita akan buat secara fizikal di Maluri, Kuala Lumpur, di satu tempat yang kita namakan sebagai Galeri Ustaz-Ustazah, di KL. Tapi siapa yang tak boleh nak join, tak boleh nak datang, boleh join secara online di Zoom.
Best ni sahabat-sahabat, boleh tengok, boleh buka video, boleh bersama-sama dengan kami secara maya dalam Zoom. InsyaAllah boleh daftar, ambil nombor tadi yang saya bagi. Terima kasih Rozi, terima kasih Suhaili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom join kami dan insyaAllah kita akan bersama-sama selama 2 jam dalam daurah 10 kesalahan wanita dalam salat. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton pada hari ini. Maaf terlewat. Puan Rafiah Ismayadi, jom sama-sama. Ni ada linknya ya. Kalau sahabat-sahabat boleh tengok dekat ruangan komen tu, ambil saja link ini, terus sahaja daftar bersama kami. Okey, jumpa lagi pada esok hari dalam ayat 76 insya-Allah. Esok ayat 76. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.